Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan. Dewan Rakyat telah mendengar pembentangan Belanjawan 2014 pada 25 Oktober tentang dasar perbankan kerajaan, dan apa yang ketara adalah cara menangani isu-isu dari laporan Ketua Audit Negara tentang ketirisan pembaziran tidak akan diselesaikan. Sepatutnya ini menjadi perkara pokok. Dalam bilangan 1.4 juta pekerja awam, iaitu terbesar di dunia, sepatutnya cara mengatasi masalah dalam laporan Auditor Jeneral dicadangkan oleh kerajaan melalui redeployment pekerja-pekerja. Tanpa mengakui masalah sebenarnya yang ujub, kerajaan tak akan mengatasi masalah kewangan negara sampai bila-bila pun. Belanjawan menyatakan secara kuantitatif apa yang akan dilaksanakan, tetapi tidak menyentuh secara kualitatif apa dia manfaat kepada rakyat, terutamanya yang miskin. Laporan Ketua Audit Negara melaporkan, pertama, kelemahan pelaksanaan projek berpunca dari kurang pemantauan. Maksudnya, kecuaian. Dia juga menyatakan syarat kontrak tidak selaras dengan surat keliling perbendaharaan. Maksudnya, kerajaan kerajaan sendiri ingkar. Ketiga, audit melapor 83 projek Kementerian Kerja Raya mansuh dan hanya 1.1 bilion dari 2.2 bilion bon pelaksanaan dikutip balik, iaitu 50% berkurangan. Maksudnya, kuat kuasa lemah atau no political will to enforce dengan izin. Auditor Jeneral juga menyatakan bahawasanya reka bina atau design and build secara ringan terus patut dikaji semula kerana kos yang terlalu tinggi. Maksudnya adalah tiap-tiap tahun pembaziran berlaku. Saya percaya tahun depan isu-isu ini akan diulang dalam laporan audit dengan tambahan contoh-contoh di Terengganu. Contohnya adalah projek pembaziran iaitu Pusat Bebas Cukai Hutan Tasik Kenyir di Hulu Terengganu sedang dijalankan, walaupun surat jawapan Kementerian Kewangan pada saya bertarikh 1 Oktober 13 menyatakan status bebas cukai lulus secara prinsip sahaja, bersyarat kajian daya saing dan impak minima alam sekitar disiapkan. Tetapi hari ini projek separuh siap. Kos projek ini menelan belanja 300 juta kompleks bebas cukai sahaja. Dan Pulau Bayas di mana kompleks ini didirikan telah botak daripada apa-apa pertumbuhan atau pokok, gondol. Di manakah ekoturism akan berlaku di Kenyir kalau inilah daya tarikan pertama untuk mereka datang ke Kenyir. Talian elektrik di sini juga telah merentangi 33 km daripada tanah besar melalui beberapa puluh pulau, memakan belanja 30 juta. Padahal masalah sama elektrik dapat diatasi hanya dengan membina 2 genset, iaitu belanjanya hanya 500,000. Kenapa mesti belanja 30 juta? Sementara ramai orang Melayu Hulu Terengganu tiada elektrik dan dalam keadaan yang daif. Dan orang asli masih merayau-rayau di hutan Kenyir dan juga hutan Taman Negara. Di manakah konsep rakyat didahulukan? Ini saya pasti akan muncul di dalam laporan Auditor Jeneral tahun depan. Contoh kedua yang akan diulangi pembaziran adalah pelanggaran 2 jabatan kerajaan, syarat-syarat yang ditentukan oleh jabatan kerajaan iaitu JPS dan juga Kementerian Alam Sekitar dalam penambakan muka kuala Sungai Terengganu. Projek ini rundingan terus secara design and build memakan belanja lebih kurang 150 juta telah dilakukan. Walaupun Auditor Jeneral berkali-kali menyatakan design and build rundingan terus patut tidak diadakan kecuali dalam keadaan yang amat luar biasa. Keadaan ini dilakukan, penambakan ini di dalam keadaan 180 ekar reclaim land sudah 8 tahun siap, tidak ada apa-apa lagi pun dibina. Dalam melaksanakan projek ini juga tiada kajian EIA dan tiada kajian hydrology study yang wajib dijalankan telah
dibuat oleh pemaju atau kontraktor. Saya telah mendapat pengesahan dari JPS melalui surat mereka bertarikh 4 September, tiada EIA, tiada hidrologi yang diperlukan telah disiapkan. Saya juga telah menerima surat daripada Kementerian Alam Sekitar 25 September menyatakan yang sama, bahawa tiada EIA dan hydro study telah dijalankan. Jadi syarat jabatan-jabatan kerajaan telah dilanggar oleh kerajaan sendiri untuk mengejar projek untuk apa? Bukan projek keperluan, tetapi projek keindahan sahaja. Satu lagi yang ingin saya timbulkan di sini, apa yang dikatakan oleh audit negara. Jabatan berkenaan mestilah bertanggungjawab. Tetapi di dalam kerja penembakan di dalam sungai Kuala Terengganu ini yang begitu padat dengan penduduk, JPS yang sepatut memantau projek ini tidak diberi tanggungjawab kerana JPS tidak bersetuju dengan projek ini atas sebab-sebab yang disebut tadi. Sebaliknya, JKR pula diberi tanggungjawab untuk mengendalikan projek di dalam sungai. Jadi dalam keadaan yang kita tahu cuaca ya, di Filipina, di Vietnam, di China, tengkujuh amatlah berat dan amatlah kronik sekarang ini. Siapakah yang akan bertanggungjawab jika apa-apa berlaku jikalau JPS tidak diberi tanggungjawab untuk memantau kawasan di bawah tanggungjawabnya? Semalam pada 29 Oktober, Timbalan Menteri Kerja Raya telah menyebut bahawa kontraktor-kontraktor yang bermasalah disenarai hitamkan. Saya ingin soalkan di sini. 2 masjid yang runtuh di Terengganu, iaitu di Binjai Kertas pada awal tahun ini dan di Batu Putih tahun 2009, telah runtuh bumbung di dalam masjid yang dibina oleh satu kontraktor yang sama menggunakan kepakaran lightweight cold steel form. Kenapakah ya kontraktor yang telah bermasalah ini telah runtuh pada tahun 2009 dibenarkan lagi membina sebuah lagi masjid yang runtuh pula pada bulan lepas? Dan kami difahamkan kontraktor yang sama juga mendirikan beberapa lagi projek kerajaan di mana tidak ada apa-apa tindakan diambil ya. Sama juga saya ingin katakan di sini, pada sidang Parlimen pertama tahun ini saya telah menyatakan, meminta Kementerian Kerja Raya menyatakan siapakah yang bersalah dalam keadaan runtuhnya bumbung Stadium Terengganu. Ini kali ketiga Parlimen bersidang tahun ini masih juga tidak ada jawapan ya. Jadi ironi pada isu masjid tadi adalah ya, dalam isu kalimah Allah ramai sangat prihatin, ramai sangat bersemangat, tetapi dalam isu rumah Allah dan keselamatan nyawa hamba Allah yang beribadat di dalam masjid tidak dipedulikan oleh pihak yang berkuasa. Di manakah keprihatinan kerajaan menjaga keselamatan jemaah dan mereka yang memasuki rumah Allah? Berapa lagi bangunan kerajaan yang dibina oleh kontraktor yang sama yang berisiko tinggi yang tidak dipantau oleh Jabatan Kerja Raya? Semalam Kota Raja menyamakan GST dengan pukat tunda. Saya setuju analoginya kerana ikan kecil dan besar semua kena. Ikan kecil tak berpulang nikmat hidup lama dan semua kena 100% seperti GST. Tetapi saya ingin cadangkan pukat tunda itu diganti dengan pukat jerut, orang Terengganu kata. Kerana pukat jerut ini saiz lubang pukatnya ada yang besar dan ada yang sederhana, supaya ikan-ikan kecil terlepas, supaya hidup lebih lama dan membesar, supaya orang miskin lepas dan dikecualikan. Kuala Terengganu minta laluan. Ya. Banyak Kuala Terengganu mendedahkan tentang bagaimana projek-projek runtuh dan juga laporan audit. Soalan saya ialah, bersetuju atau tidak Kuala Terengganu perkara yang berlaku ini? Kadang-kadang pegawai mengalami permasalahan. Satu, kerana ada arahan yang berbentuk secara mulut, maka akhirnya pegawai terpaksa ikut, sedangkan risikonya akan dialami oleh pegawai tersebut. Contohnya dalam kes PPRT dalam 32 juta dulu, yang terkenalnya ialah setiausaha kepada Kementerian Pembangunan Luar Bandar, sedangkan mereka yang terlibat di atas tidak terlibat. Apa pandangan daripada Kuala Terengganu? Ya, terima kasih Muhammad. Saya amat bersetuju bahawasanya banyak arahan-arahan diberi tanpa arahan bertulis.
Dan banyak profesional yang bertugas di dalam kerajaan merasa banyak frustration kerana pandangan mereka, profesionalisme mereka tidak diberi pandangan yang sepatutnya. Itu memanglah masalah yang berterusan dan akan berterusan jika tidak ada perubahan dari sikap penguatkuasaan berjalan projek. Saya ingin sambung ya tentang buka jeruk tadi supaya orang-orang biasa terlepas dari cukai. Sekarang hanya 15% rakyat bayar cukai. 85 tidak kerana di bawah 2,500. Tetapi melalui GST 100% bayar cukai. Untuk meminjam ya tagline AirAsia yang mengatakan now everyone can fly, kerajaan Malaysia boleh kata now everyone can cry, kerana semua orang ya akan membayar lebih daripada sepatutnya. Mengapa kerajaan menirukan keadaan GST Singapura dan Malaysia? Saya ingin nyatakan di sini yang dipertua. Singapura mulakan GST mereka dengan 3%, memakan masa 9 tahun untuk naik sehingga 4%. Lepas itu mengambil masa 4 tahun lagi untuk sampai kepada 7%, iaitu jangka masa 13 tahun daripada 3% untuk sampai pada 7%. Malaysia telah start dekat 6%. Bandingannya, orang kata semalam, Malaysia suka meniru. Sepatutnya Malaysia patut pandai belajar. Singapura negara maju, Malaysia negara membangun. Tahap kemiskinan rakyat jauh berbeza. Ya. Singapura lebih prihatin rakyat dan publicity meluas bertahun-tahun diadakan sebelum GST dikenakan. Islam adalah sistem yang paling adil. Cukai melalui zakat dan harta dan perniagaan dikenakan untuk mereka yang berada saja dan mesti cukup haul tempoh 1 tahun kurang-kurangnya simpanan. Orang berada saja dikenakan dan kadarnya hanya 2,5%. Islam menuntut pemerintah menjual aset dan harta sendiri sebelum rakyat dikenakan cukai bebanan yang terlalu tinggi. Malaysia, jurang pendapatan miskin dan kaya makin jauh. Pada tahun 1970, perbezaan golongan miskin dan kaya adalah 1,000. Pada tahun 2012, bezanya telah menjangkau 9,000. 40 orang terkaya di Malaysia mengawal atau kontrol 25% kekayaan negara. Dalam isu memperkasakan ekonomi bumiputera yang telah dikatakan Perdana Menteri, saya ingin menyatakan di sini ya, 40% rakyat Malaysia bumiputera salarinya 4,000 sahaja, dan 40% lagi bumiputera gajinya hanya 1,700 ke bawah. Isu pembangunan usahawan dan memperkasakan ekonomi bumiputera ini didengarnya amat baik, tetapi bumi mana, Islam mana sepatutnya semua miskin dibela. Kemiskinan tak mengenal bangsa. Saya ingin menyatakan satu contoh di mana sepatutnya memperkasakan bumiputera patut dilaksanakan. Contoh sebuah supermarket di Terengganu bernama Sabasun, 100% milik bumi, 100% rakyat tempatan dan 100% orang Islam. Sebuah supermarket tempatan bersaing dengan Giant dan Maidin yang berletak lebih kurang setengah kilometer saja. Selama 12 tahun, Sabasun telah berjaya bersaing dengan Maidin dan Giant. Patutnya menjadi kebanggaan. Tetapi kerajaan telah tidak memperbarui lesen Sabasun pada Januari ini dan Sabasun sekarang ini tergantung-gantung. Hidup Melayu. Dan supermarket kedua yang Sabasun cadangkan untuk dibina di Gong Badak ditolak dan tanah diambil balik. Sementara sebuah Giant yang baru naik di sebelah. Ini hidup Melayu sebelum TPPA lagi. Bayangkan apabila TPPA diadakan, di manakah Melayu akan merempat? Kalau kita betul lah nak memperkasakan Melayu, soalnya Melayu mana? Sabasun bukan minta subsidi, bukan minta tanah, bukan minta grant, hanya kebenaran untuk berniaga. Saya nyatakan di sini, 3 negeri pengeluar minyak, Sabah, Sarawak, Terengganu, 3 termiskin. Kelantan yang tidak diberi royalti sesen pun tidak termasuk di dalam 3 termiskin kerana pimpinan Tok Guru yang penuh beramanah. Di situlah letaknya ya. Amanah bukan wang semata-mata. Ya, saya ingin katakan, ya, baik. Saya ingin katakan sini, tempayang yang bocor sebelum ditambah air baik ditampal dulu. Saya juga ingin katakan di sini, selalu saya katakan tentang minyak Sabah, Sarawak, Terengganu.
Di mana ada hutan dan semak, di situ ada duri. Di mana ada uang dan minyak, di situ ada pencuri. Inilah yang menjadi penyakit kita, ya. Tentang transformasi modal insan, kita ingin menyatakan di sini, pupuk sikap amanah amat penting. Bukan profesional yang hebat, kerana kita cukup profesional. Tetapi bagaimana profesional pun, kalau tidak amanah, tidak ada integriti, kebocoran, ketirisan akan terus berlaku. Timbalan Perdana Menteri, iaitu Menteri Pendidikan, menyatakan tahun lepas pendidikan Malaysia sama taraf dengan US dan UK. Tetapi pada September tahun ini, agensi antarabangsa QS menyatakan UiTM jatuh 100 tempat, daripada 601 kepada 701. Universiti Malaysia yang sama taraf dengan Universiti Singapura jatuh 10 tempat. Bertahun-tahun pendidikan bajet tertinggi di dalam perbelanjaan Malaysia. Tetapi apakah hasilnya? 54.6 bilion sebenarnya. Tetapi apakah, ya, hasilnya? Talent Corp yang ingin membawa orang kembali tidak berjaya. Dan saya ingin, ya, mengakhiri ucapan saya ini dengan menyampaikan rayuan daripada profesional-profesional sahabat saya yang meminta peluang untuk berbakti pada negara dengan memberi kepakaran dan amanah mereka di dalam menangani masalah-masalah kontraktual yang berleluasa yang disebut sepenuhnya di dalam laporan Auditor General. Banyak accountant, engineer, arkitek dan doktor migrate, bukan Melayu sahaja, orang Melayu pun migrate ke Australia, ke Singapura dan ke UK. Kenapa? Bukan hanya kerana wang ringgit, kerana kepuasan profesional tidak dapat dikecapi di Malaysia dengan banyak campur tangan seperti disebut oleh Bukit Gantang tadi. Terlalu banyak campur tangan. Jadi kalau tidak ada lagi profesional di dalam negara, siapakah yang akan memantau projek-projek kita? Bilakah akan habis, ya, masalah-masalah ini? Yang paling menghinakan, pihak profesional merintih kerana Dewan Mulia inilah parlimen yang telah meluluskan Akta Minima Scale of Fees atau yuran profesional, jurutera dan sebagainya. Tetapi dalam masa yang sama, perbendaharaan juga yang meminta konsultan memberi diskaun yang bukan-bukan, dan konsultan diminta beri diskaun dan juga masuk tender. Konsultan yang patut menjaga projek diminta masuk tender, pemborong yang patut dijaga diberi cara rundingan terus. Bagaimana tu yang betul, ya? Orang yang patut beramanah menjaga ditolak dan dibuli, tetapi mereka yang selalunya tidak membuat projek dan prosesi yang elok diberi keistimewaan, di mana Auditor General mengatakan tidak patut ada lagi rundingan terus, bukan cara tender terbuka. Di sinilah, ya, rintihan oleh profesional. Jadi kalau kita tidak ada profesional dan tidak pula ada profesional yang amanah yang dibawa melalui sistem pendidikan kita, di manakah masa depan negara kita untuk menghadapi tahun 2020? Saya rasa matlamat ini tidak akan dapat dicapai tanpa pembaikan asas atas ini, iaitu kita perlu pulang kepada asas agama Islam, iaitu amanah adalah segala-galanya. Bukan jumlah wang, tetapi secara kebijaksanaan kewangan ini dikendalikan. Seperti Tok Guru di Kelantan telah mengendalikan Kelantan selama 23 tahun. Bagaimana uzur pun Tok Guru, tetapi sikap amanahnya bukan hanya mengendalikan Kelantan dengan elok, tetapi ia telah meyakinkan orang bukan Islam, orang bukan Melayu, betapa indahnya Islam. Dan saya di sini ingin mensyorkan bahawa kajian yang lebih menyeluruh dilakukan untuk membetulkan belanjawan yang telah diminta baru ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.